luar sana. Dan ada orang lelaki wajiblah dia menutup auratnya antara pusat dan lutut. Itulah dia wajibnya menutup aurat orang lelaki dalam sembahyang dan juga di dalam tawaf. Dan kita telah mengatakan syarat tawaf yang ketiga ialah hendaklah berada dalam Masjidil Haram. Walaupun orang penuh sesak dalam Masjidil Haram pun mestilah dia tawaf dalam Masjidil Haram. Tak sah dia kalau tawaf di luar Masjidil Haram. Tapi kalau orang penuh sesak, sabarlah, perlahan-lahanlah ya. Begitulah keadaannya kita bila mengerjakan tawaf, kena banyak sabar. Dan demikianlah kita telah mengatakan syarat tawaf itu ialah hendaklah bahu kiri kita sentiasa menghadap kepada Kaabah. Jadi apabila Rasulullah SAW memulakan tawaf setelah mengunjung Hajar Aswad, bagi dia jalan ke sebelah kanan. Jadi bahu kiri bagi dia menghadap kepada Kaabah daripada awal pusingan sampai pusingan ketujuh. Jadi kalau sekiranya kita bimbang, kita tak tahu bahu kiri kita menghadap Kaabah atau tidak, maka kita tengok line yang depan Kaabah ni. Line ini adalah saf sembahyang. Kita ikut line ini, insya-Allah bahu kiri kita sentiasa menghadap kepada Kaabah. Itulah dia syarat yang keempat. Syarat kelima yang telah kita bincangkan ialah hendaklah Kaabah itu hendaklah dia tawaf di luar Kaabah. Dia tak boleh tawaf atas Kaabah dan tak boleh tawaf dalam Kaabah. Mestilah dia tawaf luar Kaabah. Dan apabila kita kata tak boleh tawaf atas Kaabah ataupun dalam Kaabah, bukan dia nak kena panjat Kaabah, tidak ya. Tapi Kaabah ni kalau kita lihat daripada gambar ni, bahawa Kaabah ni dia ada bentuk persegi dan kemudian ada batu yang semi circle atau setengah bulan. Batu yang setengah bulan ni namanya ialah Hijr Ismail. Dan asalnya dia adalah daripada Kaabah. Jadi asal Kaabah tu panjang sampai Hijr Ismail. Itulah panjang Kaabah. Tapi pada tahun 3 masa umur Nabi kita SAW 35 tahun, jadi Kaabah tu runtuh kerana banjir. Jadi apabila nanti derma, maka tak dapatlah derma yang banyak, maka dibangunkanlah Kaabah tu macam bentuk persegi saja. Jadi yang lebih itu daripada kawasan Kaabah tu diletakkan batu yang dinamakan Hijr Ismail. Jadi kalau ada orang dia tawaf, dia masuk setengah daripada Hijr Ismail, nak shortcut, maka dia tak sah kerana dia kira tawaf dalam Kaabah. Ataupun dia tawaf Kaabah tu dia meletakkan tangan atas dinding Kaabah. Dan apabila letak dinding Kaabah, maka tangan dia tu berada di atas kaki Kaabah. Jadi Kaabah ni dia disupport oleh tembok yang di kakinya supaya mengukuhkan binaan Kaabah tu. Jadi kalau tangan dia letak di atas Kaabah, maka tangan dia berada atas kaki Kaabah. Artinya bahawa dia sebahagian anggotanya tawaf di atas Kaabah. Maka dengan itu tidak sah tawafnya. Jadi kalau kita tawaf ni, janganlah sangat dekat dengan Kaabah, jauhkan sedikit daripada Kaabah. Dan demikianlah syarat yang keenam yang terakhir, ialah bahawa hendaklah dia tidak berubah niat. Jadi kalau sekiranya dia tawaf, jangan ada perubahan niat. Berubah niat macam mana? Tengah-tengah dia tawaf, dia dah ketinggalan kawan dia, dia pun kejar kawan dia. Jadi dah bertukar niat kejar kawan. Jadi dengan itu rosaklah tawaf dia. Apabila kita kata rosak tawaf kerana itu, kerana ini, maka apa yang perlu dilakukan oleh orang yang tawaf itu, hendaklah dia gostan balik ke tempat mana yang rosak dan dia betulkan dia punya posisinya, dirinya, bahu kiri menghadap pada Kaabah dengan keadaan dia berwudu semua lengkap, kemudian dia cuma sambung saja pusingan dia. Andai kata kalau itu pusingan yang ketiga, maka dia sambunglah pusingan yang ketiga. Tak perlu nak dimulakan daripada pusingan pertama. Ini sedikit berbeza dengan solat. Kalau solat, kita batal rakaatnya keempat, semua rakaat pertama pun dah batal, ulang balik pada rakaat pertama. Tetapi solat tawaf tidak. Di mana kita rosak, di mana kita batal, kita cuma perbetulkan daripada tempat mana yang rosak tawaf kita itu. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mengatakan dalam ibadat tawaf pun ada namanya wajib tawaf. Dan kita telah mengatakan wajib tawaf tu ada 3 perkara. 3 perkara yang pertama tu ialah niat. Dan niat itu ialah pada permulaan kita tawaf.
Jadi niat ini semua ibadat mesti ada niat. Sembahyang, puasa, zakat dan demikian juga tawaf. Jadi kita bila nak niat itu kat mana kita nak niat? Kita niat tu depan pada Hajar Aswad. Itulah bermula dan berakhir daripada tawaf ialah di Hajar Aswad. Dan pada tahun-tahun dahulu bahawa depan Hajar Aswad ni ada tanda garisan hitam. Tapi apabila tanda garisan hitam ni menjadi tanda Hajar Aswad, semua orang cari garisan hitam. Yang nak mula tawaf, dia stop kat garisan hitam. Yang nak berhenti bertawaf, dia stop kat garisan hitam. Jadi lama-lama orang stop kat garisan hitam, kat belakang jadi jam, tak ada roti nak sapu. Jadi dengan itu kerajaan Saudi Arabia pun pada tahun 2005 mereka buang garisan hitam tu, tak mau pakai lagi, buat susah orang saja. Tapi macam mana kita nak mula tawaf? Maka kita jangan susah, kerana dalam mazhab Syafi'i kita rahimahullah ta'ala, apabila bahu kiri kita bertentangan dengan Hajar Aswad, kita sudah boleh jatuh niat di sini. Kalau di sini bahu kiri kita sudah bertentangan Hajar Aswad, boleh jatuh niat di sini. Kalau di sini bahu kiri kita bertentangan Hajar Aswad, sudah boleh jatuh niat di sini. Tapi kalau depan sikit lagi, bahu kiri kita sudah menghadap pintu Kaabah, jadi tak bolehlah kita jatuh niat lepas pada itu. Jadi kita ada 90 degree radius, lebar dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Mana-mana kita pun boleh jatuh niat di sini, selagi kita bahu kiri kita menghadap Hajar Aswad. Tapi ingat, di mana kita jatuh niat? Kalau di sini kita jatuh niat, pada akhirnya pusing ke-7 pun mesti sampai tempatnya kita jatuh niat. Kalau kita jatuh niat di sini, tapi kita berhenti di sini, beberapa tapak lagi kurang, maka tak sah tawaf kita itu. Jadi kalau tawaf tu tawaf haji, tak sah haji kita. Kalau tawaf tu tawaf umrah, tak sah umrah kita. Dan kita juga telah mengatakan wajib tawaf itu mestilah genap 7 pusingan yang sempurna. 7 pusingan sempurna ini menjadi kemestian. Kalau kurang 1 pusingan, tidak sah tawaf kita. Tapi kalau kita was-was, kita ragu-ragu, 6 ke 7, Nabi kata apa? Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang kamu was-was, ambil yang kamu yakin. Yang was-was yang mana? Yang yakin yang mana? Jadi kalau kita fikir balik, sebenarnya bila kita ragu-ragu antara 6 dan 7, 6 ni confirm dah masuk 6 dah, cuma dah masuk 7 ke belum? Jadi yang was-was ni 7 ni, buang yang 7, aku baru 6 saja, dan kita tambahkan 1 lagi. Itulah caranya. Macam sembahyang juga, kalau sembahyang kita ini rakaat ketiga ke keempat ni, 3 ke 4, aku rakaat ketiga, tambahkan 1 lagi. Kalau sekiranya kita tidak tambah dan kita punya tawaf tu kurang 1, kerana kita tadi tak yakin dan kita kira sudah 7, padahal kurang 1, maka tawaf kita tidak sah. Kalau tawaf itu tidak sah, tak salah hajinya atau tak salah umrahnya. Nampak tuan-tuan? Tapi ustaz, kalau kita ragu-ragu 6 ke 7, tapi sebenarnya dah 7, tapi kita tambah lagi, tak apa, terlebih tak apa, jangan terkurang. Tetapi kalau dah confirm, dah tak ada ragu-ragu, memang confirm dah 7 dah, aku dah tahu dah 7, tapi nak tambah 1 lagi lah, mungkin pusing yang pertama ke kedua ke, aku tadi ada silap ke, bahu kiri aku tak menghadap Kaabah ke. Jawapannya tuan-tuan, boleh kita tambah ke tidak? Tak boleh tambah. Kenapa? Sebab kita dah confirm 7. Melainkan kalau betul lah bahu kiri kita tak menghadap Kaabah pada pusing yang kedua atau ketiga, ataupun kita melanggar salah satu syarat Kaabah dalam pusing yang kelima, keenam, itu memang kita yang pusingan tu kalau tak dibetulkan balik, maka dia wajib cover tambah 1 lagi. Itu dah tentulah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah tentang syarat dan wajib tawaf. Dan dengan itu tuan-tuan, pada hari ini kita masuk dalam pelajaran kita sunat-sunat tawaf di muka surat 169. Jadi bila kita kata sunat ni dibuat dapat pahala, tak buat tak berdosa dan taklah batal tawaf kita. Tapi hendaklah diusahakan kita mengerjakannya. Jangan kita anggap ala sunat aja. Jangan.
Walaupun sunat kita buat, kerana sunat itu sebagai penyempurna ibadat kita. Macam kita makan, kalau sekira nak kira makan tu, nasi yang garam pun kenyang juga. Takkanlah makan nasi garam je Ustaz, mestilah ada lauk ayam ke daging ke sayur. Oh, kalau makan kau nak sedap tapi kalau ibadat ala sunat aja, tak boleh. Kita kena usahakan seberapa yang termampu, walaupun namanya sunat. Bagi orang lelaki, sunat tawaf yang pertama ialah al-ittiba. Ittiba tu apa? Iaitu kita menyepitkan kain ihram di bawah ketiak bawah kanan dan selimpankan di atas bawah kiri. Seperti kita lihat gambar di atas ni. Jadi apabila orang lelaki dia nak mengerjakan tawaf, dia sunat buka bawah kanan dia. Jadi kain ihram dia yang tutup bawah kanan tu dia turunkan, dia letakkan bawah ketiak dia dan diselimpangkan atas bawah kiri dia. Dan belakang bawah kiri itu dia gulunglah sikit supaya menguatkan ikatannya, tidak mudah terjatuh. Itulah ittiba. Tapi ittiba ni yang disunatkan dalam masa tawaf apabila kita mengerjakan tawaf yang ada sa'i selepasnya. Tawaf yang ada sa'i, tawaf yang ada sa'i tawaf apa? Misalnya tawaf haji. Jadi kita lepas tawaf haji, tawaf ifadah, kita pun nak kerjakan sa'i. Itu kalau kita kerjakan haji. Ataupun kita yang dalam kerjakan umrah, lepas daripada kita pun tawaf umrah, kita pun kerjakan sa'i umrah. Jadi hanya orang yang mengerjakan sa'i selepas tawaf disunatkan membuka bau kanannya. Kalau kita misal katalah kita sambil-sambil duduk dalam Masjidil Haram, kita dalam ihram, kemudian kita pun nak kerjakan tawaf sunat. Lepas tawaf sunat ada sa'i? Tak ada. Lepas masa kita kerjakan tawaf sunat, tak perlulah kita buka bau kanan kita, tak payah. Jadi apabila kita nak mula tawaf, barulah kita buka bau kanan kita. Jadi daripada mula kita jatuh niat, kita tutup bau kanan kita. Jangan dibuka, makruh. Kita tutup bau kanan kita sampai kita masuk Masjidil Haram dan sampai kita dah dekat depan Kaabah. Dan mula tawaf, kita pun ambilkan ihram kita, letakkan bawah ketiak bawah kanan kita, dan kemudian kita angkatkan atas bau kiri kita. Macam itulah. Itulah hukum dia, sunat kita buka bau kanan. Dan lepas daripada kita pun dah habis tawaf, kita nak sembahyang sunat tawaf, kita pun tutup balik bau kanan kita. Kenapa? Sebab makruh kita sembahyang dengan bau kanan kita terbuka. Kenapa Ustaz makruh? Kalau sebelum kita tawaf, makruh kita buka bau kanan. Kenapa makruh? Supaya jangan terdedah sebahagian daripada anggota kita di hadapan khususnya kaum wanita. Jangan. Ustaz, aurat kita lelaki antara pusat dan lutut. Memang betul lah aurat kalau antara pusat dan lutut. Tapi apabila badan kita ini dilihat oleh orang perempuan, kalau perempuan jatuh ni ayu dia, alamak boleh tahan dia ni, hebat lah. Maka haram pula berdosa kita. Kenapa? Kerana kita menjadi penyebab wanita itu naik nafsunya. Tapi kalau badan kurus kering, orang perempuan alah macam papan aja, tak ada benda lah, maka makruh hukumnya. Jadi sebab tu kita orang lelaki, walaupun aurat kita terpusat dan lutut, hendaklah ditutup kita yang bau kanan, jangan dibukakan dia. Dan selepas daripada tawaf, kita tutup balik kita yang bau kanan kerana kita nak sembahyang. Kenapa? Sebab bila kita sembahyang, sunat kita tutup badan kita sampai ke hujung lengan kita, sunat. Kenapa? Kerana berhias. Jadi kalau sekiranya tangan kita, lengan kita pendek, ataupun kita buka bau kanan kita, atau pakai singlet kontot, Allahu Akbar, minyak kita gantung-gantung, orang tengok menggeli. Ini tuan-tuan dan puan-puan, hukum yang makruh. Ustaz, wajib dah kita tutup antara pusat dan lutut. Jadi dia sembahyang, dia pakai kain aja, singlet pun tak pakai, terdedah badan. Allah yang penting sah. Allahu Akbar. Okey, macam begini kau punya pakaian, kau pakai kain aja ya, jangan tutup badan. Kau pergi naik MRT. Naik MRT, alamak malu lah. Nanti orang kata orang gila pula. Depan orang kau malu kan, depan Tuhan kau tak malu.
kau menghadap pada Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam yang beri kau rezeki, engkau pakai baju belenging saja, tak pakai baju, kau tak malu depan orang, kau malu. Tuan-tuan ya, kita cakap adik-beradik ya. Jadi macam itulah tuan-tuan, bila kita nak semayang ni, kita pakai yang paling cantik. Khudhu zinatakum inda kulli masajid. Allah Ta'ala kata, ambillah perhiasan kamu ketika kamu nak ke masjid. Nak ke masjid tu maknanya apa? Nak solat. Jadi walaupun kita solat dalam rumah, tak ada siapa yang melihat, tapi pakailah pakaian cantik. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, bila dia nak semayang, dia pakai baju yang berharga 200 dirham. Oi, mahalnya. Apabila ditanya oleh murid ni, tuan imam nak ke mana? Aku nak menghadap Allah Ta'ala. Subhanallah. Begitulah perasaan orang-orang yang mengenal Allah. Bila nak menghadap Allah, dia pakai terpaling baik sekali, kerana dialah Allah yang memberi kita rezeki. Macam itulah sunatnya tuan-tuan ya. Jadi apabila kita buka bau kanan hanya dalam masa tawaf, lepas tawaf pun kita tutup. Tapi kadang-kadang kita lihat, Ustaz, lama orang dah buka bau kanan. Daripada mula jatuh niat kabir Ali, sudah ada buka bau kanan. Daripada mula dia pakai ihram di Changi Airport, dia sudah buka bau kanan. Habis macam mana ini orang? Biarkanlah, kita jangan ikut orang, kita ikut apa yang kita belajar. Sebab setengah-setengah orang ni maaf kata tak belajar pun dia, jadi tak tahu. Jadi kita ni tengok orang buka, kita buka, tengok orang buka, kita buka bau kanan. Padahal yang sunatnya buka hanya dalam tawaf sahaja. Lepas tawaf pun kita tutup balik. Jadi macam itulah sunat yang pertama. Sunat yang kedua ialah ramal. Apa tu ramal? Berlari-lari anak dengan menggerakkan bau dan memperkecilkan langkah-langkah pada 3 putaran yang pertama. Jadi berlari-lari anak sunat untuk orang lelaki, bukan untuk orang perempuan. Dan berlari-lari anak ini hanya pada 3 pusingan pertama. Jadi kalau kita tahu pada 7 pusingan, pusingan pertama, yang kedua, yang ketiga, kita ramal. Ramal tu berlari-lari anak, kita menggerakkan tangan kita, memendekkan langkah kita, mencepatkan jalan kita. Macam tu. Jadi ini sunatnya dilakukan pada 3 pusingan pertama. Masuk pusing keempat, kelima, keenam, ketujuh, jalan biasa sahaja, tak ada lari-lari anak. Andai kata kalau sekiranya kita terlupa pada pusingan pertama, kita pun tengok, aku lupa lah nak lari-lari anak tadi, jadi kita nak qadakan daripada pusingan keempat, ataupun ketiga pusingan pertama kita dah terlupa, kemudian tengok orang berlari anak, aku tadi tak buat lah, aku qadakanlah pada pusing keempat, kelima, keenam. Jawapan kita, tidak ada qada atas lari anak kalau sudah tertinggal. Makna di sini kalau dah tertinggal, habis, tinggallah, tak payah nak diulangkan pada pusingan yang lain pula. Kenapa? Kerana dia hanya disunatkan pada 3 pusingan pertama sahaja, full stop sampai situ. Jangan ditambahkan lagi. Macam kita semayang juga, disunatkan selepas kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita baca apa dulu tuan-tuan? Doa iftitah, doa pembukaan. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Itu doa iftitah, doa pembukaan. Tapi kita dah masuk masjid, imam tengah semayang, kita pun nak kejar supaya dapat rukuk sama-sama imam. Imam pun rukuk, Allah Akbar, kita pun Allah Akbar tu kita rukuk. Alhamdulillah, dapat 1 rakaat dengan imam. Bila masuk rakaat kedua, kita pun diri, kita pun Allah Akbar kabira. Tak payah. Ustaz, tadi saya rakaat pertama tak sempat baca Allah Akbar kabira. Yalah, tapi ini doa iftitah hanya pada rakaat pertama sahaja sebelum baca Fatihah. Sebab tu namanya iftitah. Apa tu makna iftitah? Pembukaan. Jadi dah buka dah, tapi tak sempat baca, dah habis dah masa dia. Jadi bila masuk rakaat kedua, tak payah kita nak baca doa iftitah, terus saja kita dengar surah Fatihah kita. Macam tu. Macam tu lah juga kita tawaf. Kalaulah disunatkan tawaf musim pertama, kedua, ketiga tu dengan kita ramal berlari anak, dah terlupa, tak buat, tak ada nak qadakan pusing 4, 5, 6, tak payah. Dah habis tertinggallah dia, kerana tak dilakukannya. Macam itulah dia tuan-tuan. Tetapi ramal ini
Disunatkan bagi orang lelaki mengerjakannya dalam tawaf apa? Tawaf yang ada sa'i selepasnya. Tawaf ada sa'i? Samalah juga macam kita katakan tadi, iaitu tawaf yang ada sa'i itu kita nak buka bau kanan, ittiba, mestilah tawaf yang ada sa'i. Macam itulah juga kalau sekiranya kita mengerjakan ramal berlari anak pada tawaf yang ada sa'i. Kalau sekiranya lepas tawaf tak ada, aku tawaf ni tak ada sa'i, aku tawaf sunat, maka tak perlu berlari anak walaupun kita dalam ihram. Misal kata kita buat haji ifrad ataupun umrah, kita dah habis dah umrah kita duduk dalam Masjidil Haram nak tunggu masuk subuh, lagi 2 jam masuk subuh ni. Sementara nak tunggu masuk subuh ni, aku nak tawaf sunat lah. Kita dalam ihram juga ni, tapi kita yang hukum yang umrah dah habis. Tapi kita nak semua tawaf sunat. Jadi dalam tawaf sunat tak payah buka bau kanan dan tak payah kita berlari anak, kerana lepas tawaf kita tidak ada sa'i. Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dan demikianlah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, daripada sunat-sunat tawaf ialah kita mengerjakan, iaitu kita mengatakan ramal ini ada sejarahnya. Sejarahnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah sedang demam Yasrib di Madinah telah melemahkan mereka. Maka berkatalah orang-orang musyrikin, sesungguhnya telah datang kepada kamu suatu kaum yang telah melemahkan mereka oleh demam hingga mereka telah menjadi lemah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada tahun 6 Hijrah, setelah 6 tahun meninggalkan kota Mekah berhijrah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, dapat mimpi. Dan mimpi Nabi-Nabi ini adalah wahyu Allah. Bahawa Nabi pergi ke Mekah mengerjakan umrah, pakai ihram. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ceritalah pada sahabat-sahabat, aku dapat perintah Allah ni, marilah kita pergi ke Mekah. Sahabat-sahabat happy lah. Kenapa? Sebab sahabat-sahabat yang asalnya orang-orang muhajirin, orang-orang yang datang dari Mekah, dah 6 tahun tak tengok Mekah, dah 6 tahun tak tengok Kaabah. Jadi mereka berindu nak pergi ke Mekah. Jadi semua siap, 3,000 orang. 3,000 orang berangkatlah daripada Madinah. Dah jatuh niat umrah. Di mana? Di Bir Ali. Apabila mereka pun pergi Mekah dalam 6-7 hari mereka berjalan sampai di tempat di Hudaibiyah. Di mana Hudaibiyah tu? Di luar pintu tanah haram Mekah. Jadi kalau kita melihat Mekah ni tuan-tuan, Mekah ni tanah haram. Jadi keliling tanah haram semuanya tanah halal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang daripada Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di Hudaibiyah. Hudaibiyah ni Nabi berhenti dan kemudian Nabi tunggulah izin untuk masuk ke dalam kota Mekah, tanah haram Mekah. Jadi di Hudaibiyah tu sekarang sudah dibinakan masjid, namanya Masjid Hudaibiyah, tempat kita mengenal di mana tempat Nabi berkhemah. Jadi pada jemaah-jemaah yang ikut pakej umrah kami dan haji kami akan bawa jemaah ke Hudaibiyah untuk melihat tempat sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang daripada sahabatnya yang menantunya sendiri. Siapa dia? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, untuk pergi menghadap kepada pembesar-pembesar Mekah untuk minta izin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang dengan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni digelarkan dia Zunurin, yang mempunyai 2 cahaya. Kenapa dinamakan dia yang mempunyai 2 cahaya? Kerana dia menjadi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kali. Macam mana pula dia menantu 2 kali? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nikahkan dia dengan anak Nabi yang bernama Ruqayyah. Lepas dah nikah beberapa lama, Ruqayyah pun meninggal. Nabi nikahkan lagi pula dengan anak perempuannya yang satu lagi yang bernama Ummu Kalthum. Kemudian tak berapa lama lagi Ummu Kalthum pun meninggal. Maka Nabi kata, kalau aku ada lagi anak perempuan, akan ku nikahkan lagi dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayang Nabi pada dia. Sebab tu dia digelarkan Zunurin, yang mempunyai 2 cahaya. Jadi Nabi utuskan dia ke kota Mekah, pergi minta izin dengan pembesar-pembesar Mekah untuk nak kita orang Islam datang nak buat umrah, bukan nak perang, bukan ada senjata, nak ibadat sahaja. Minta izin.
Itulah dia tuan-tuannya, nak masuk negeri orang pun nak minta izin. Nabi kita SAW padahal dapat wahyu dah, pun Nabi pergi minta izin juga. Macam itulah kita hari ini, kita nak pergi ke Mekah pun nak kena minta izin, iaitu dengan visa. Visa ni kira izin lah. Cuma Nabi SAW on the spot, hari itu nak pergi, hari itu juga dia hantar ke kita katakan messenger ataupun perwakilan. Tapi kita sekarang kalau nak buat visa umrah, 1 bulan sebelum kita nak berangkat kena hantar nama semua pergi ke Saudi Arabia. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan yang nak buat umrah, jangan lengah-lengah, tak apa, tambah lagi, ada time lagi, jangan. 2 hari lepas, hari Sabtu, hari Jumaat, satu orang perempuan wanita datang ke pejabat saya, Ustaz, saya nak pergi umrah pada bulan April ni. Kita kata dah tak boleh. Bulan April belum habis lagi, hujung April, ada lagi 3 minggu. Jawapan kami bahawa sudah, nama-nama semua dah hantar pergi buat visa dah, tiket kapal terbang semua dah keluar dah. Tak boleh walaupun lagi 3 minggu. Nampak tuan-tuan, menyesal wanita tu, kesian dia. Ada ingat macam zaman dulu lah, alah tak apa, tak kisahlah, nanti lah. Dah sampai masa dah tak ada pula boleh buat visa, walaupun duit ada tangan pun tak boleh juga buat visa. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apabila Nabi SAW dah hantar Sayyidina Osman ke Mekah, hari pertama Sayyidina Osman tak balik, hari kedua Sayyidina Osman tak balik, hari ketiga Sayyidina Osman tak balik. Jadi dapat pula berita angin Sayyidina Osman sudah mati dibunuh. Berita angin kata Sayyidina Osman mati dibunuh. Nabi SAW pun mengambil sumpah setia, bai'ah daripada sahabat-sahabat. Di satu pohon, ada di bawah satu pohon tu, Nabi pun di sana. Semua sahabat 3,000 orang berjabat tangan Nabi, bersumpah setia, andai kata Osman mati dibunuh, kami akan berserta dengan Rasulullah serang kota Mekah. Sebab di zaman dulu pun sudah ada protokolnya. Maknanya orang yang messenger tak boleh dibunuh, perwakilan yang dihantar oleh musuhnya pun tak boleh dibunuh. Itu zaman dulu lagi sudah ada protokol internasional. Sampailah hari ini pun macam tu. Jadi apabila sudah habis sumpah setia dari para sahabat semua, petang hari pula Sayyidina Osman pun balik. Dia pun balik dengan beberapa orang daripada ketua-ketua Mekah. Orang-orang ketua Mekah ni pun berbincang dengan Nabi SAW, berunding dan kemudian buat keputusan, Muhammad, tahun ini engkau dengan orang Islam kau tak boleh masuk Mekah, tak boleh buat umrah, balik Madinah. Tahun depan kau datang, kami akan kosongkan kota Mekah untuk engkau dengan umat kau untuk kerjakan umrah. Nabi terima, Nabi setuju, Nabi pun balik. Jadi ada sahabat-sahabat, alamak, kenapa Nabi ni menyerah kalah saja ni? Kita nak ibadah, kenapa pula kita dah jatuh ihram dan niat dah? Macam tuan-tuan juga lah, setengah-setengahnya dah siap dah doa selamat, dah kenduri dah orang pun dah bersalaman dah. Kali dapat berita, tak dapat visa. Ini apa ni? Kita nak ibadah ni, bukan nak pergi makan, tak dapat visa. Mengamuk dia. Ini Nabi lagi dah lepas kota Mekah dah. Satu tapak lagi masuk tanah haram Mekah. Tapi Nabi sabar, Nabi terima. Dan itu keputusan tuan rumah, walaupun tuan rumah tu kafir, walaupun ini Nabi dapat perintah Allah, tapi Nabi terima. Nabi hormat akan apa yang telah ditetapkan. Inilah kita tuan-tuan, kita ambil pelajaran ini. Apa nak buat, nak masuk negeri orang, orang tak izinkan, tak dapat visa, baliklah sudah. Kita belum terbang lagi, itu pun dah banyak-banyak bising. Tuan ya, ini kita cakap je lah ya, mudah-mudahan tak berlaku. Jadi begitulah, tahun depan 7 Hijrah, Nabi SAW pun datanglah ke kota Mekah. Jadi apabila Nabi datang ke kota Mekah, maka orang-orang Mekah mendengar berita bahawa Nabi dengan umatnya dalam keadaan demam panas. Sebab memang betul tuan-tuan, panas tuan-tuan. Musim panas kalau di Madinah lebih kuat daripada Mekah. Kalau musim sejuk, Madinah lebih sejuk daripada Mekah. Jadi apabila Nabi datang tu musim panas, jadi Nabi dengan sahabat-sahabat ni tak sihat, demam. Jadi orang-orang Mekah ni sudah janji Nabi nak kosongkan kota Mekah supaya orang Islam datang buat umrah. Tapi bila dapat berita yang kata orang Islam ini sedemam panas, tak kuat, mereka pun tak menunaikan janji.
Apa mereka buat? Mereka sembunyi mengendap di atas bukit Jabal Abi Qubais. Mereka sembunyi nak tengok orang Islam tawaf di Kaabah. Macam mana mereka tawaf? Betul tak mereka ni demam? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah beritahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, ini orang kafir mengendap kau ni. Tunjukkan kekuatan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun perintah sahabat, mari kita lari. Bukan lari kuat-kuat, lari pelan-pelan je lah. Nak jalan biasa boleh lah, tapi kalau jalan biasa orang ingat kita memang demam. Ni jangan lari pula. Bila dia lari, orang kafir tengok, orang ni kata demam, tapi lagi power lagi boleh lari pula ni. Jadi semangat dia nak buat aniaya pada orang Islam sudah berturun, tak jadi. Tapi Nabi SAW cuma lari 3 pusingan saja, tidak komplitkan lagi. Kenapa? Memang orang-orang sahabat-sahabat itu semua tengah demam, tapi nak tunjukkan kekuatan, cukuplah 3 pusingan tu. Yang lain tu jalan biasa. Tetapi di sini kita boleh kata, Ustaz, ini zaman Nabi, zaman tu ada orang kafir mengendap. Zaman kita mana lagi ada orang kafir lagi? Semua dah Islam dah kat Mekah tu. Jawapan kita, selepas kota Mekah dikuasai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada tahun 8 Hijrah bulan Ramadan, maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji pada tahun 10 Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berlari anak pada 3 pusingan yang pertama. Padahal kota Mekah semuanya sudah Islam. Dan demikian pula sahabat Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum, yang di mana mereka bila datang ke Mekah kerja haji atau umrah, dan bila mereka tawaf, mereka pun berlari anak 3 pusingan yang pertama. Maka kesemua 4 imam kita, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi, bersepakat setuju bahawa berlari-lari anak ni sunnah sampai hari kiamat, kerana ini adalah sunnah Nabi SAW pada 3 pusingan yang pertama dalam tawaf yang ada sa'i selepasnya. Itulah dia sejarahnya berlari-lari anak. Jadi kalau boleh, kita buatlah orang lelaki lah, orang perempuan tidak. Cuma lari-lari anak ni, kalaulah kita tak sihat, maka kita jalan biasa sudahlah ya. Sebab ini bukan sampai memudaratkan kita. Kalau kita lari anak, sempur kau ni, kenapa kau lari anak? Kau ustaz kata sunat. Yalah, sunat tu bagi yang mampu. Kalau dah tak mampu, kau dah sempur, dia tak payahlah. Bukan dipaksa. Kita jalanlah, ikut keadaan kemampuan kita. Kalau misal katalah kita berlari-lari anak tu dengan keadaan orang ramai penuh sesak di Masjidil Haram tu, nak lari-lari anak pun susah, maka kita jalanlah biasa. Nak lari anak pun tak boleh lari. Atau kalau kita kuat stamina kita berlari lompat-lompat sikit-sikit di dalam, kita bergerak tu, macam tu saja. Begitulah kalau sekiranya kita melakukan tawaf, sunat berlari-lari anak. Adapun buka bau kanan ni sunatnya ialah daripada pusing yang pertama sampai yang ke-7. Kalau kita terlupa pada pusing yang pertama, kedua untuk buka bau kanan, bila kita teringat, terus kita membukakan bau kanan sampai akhirnya, kerana sunatnya daripada 1 sampai pusingan yang ke-7. Itulah dia tuan-tuan, tentang sunatnya membuka bau kanan dan juga sunatnya kita berlari-lari anak sewaktu kita mengerjakan tawaf yang ada sa'i selepasnya. Jadi bila kita berlari ni, ada dia punya rahsia dia. Kenapa? Kerana kita mengikuti perintah Allah Ta'ala. Apa perintah Allah? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fafirru ilallah. Larilah kamu kepada Allah. Jadi kita bila lari ni, seolah-olah kita lari menuju kepada Allah. Sebab itulah seorang guru yang bernama Syekh Shibli rahmatullah alaih, apabila dia pergi ziarah seorang muridnya yang baru balik haji, dia pun tanya pada murid dia, adakah kamu melakukan ramal pada masa tawaf keliling Kaabah? Kata muridnya, ya ada. Maka gurunya tanya, adakah pada masa itu kamu lari daripada dunia ini dalam keadaan yang mana kamu rasa sekali keluar daripada dunia ini? Macam mana ni Ustaz? Inilah, bila kita lari ni, bukan kita lari Olimpik tuan-tuan, bukan lari main-main lari-lari, tak ada. Tapi hati kita, rohani kita, seolah-olah kita lari menuju pada Allah, meninggalkan dunia ini.
Dunia apa? Dunia yang melalaikan, dunia yang maksiat, dunia yang tak ada faedah. Apa dia? Yang perkara yang membawa kita keburukan Allah, tinggalkan. Jadi kita letak perasaan hati kita, aku menuju pada Allah, aku tak mau lagi maksiat-maksiat ni, yang perkara yang Allah tak suruh, tak mau lagi. Itulah perasaan kita bawa waktu kita lari ke dalam masa tawaf kita. Ada satu orang murid, dia bermimpi yang pelik. Dia pun esok pagi pergi jumpa Tok Syekh dia. Dia pun tanya, Tuan Guru, saya semalam mimpi yang agak ganjil. Apa dia? Saya mimpi satu orang lelaki sedang berlari, dan di belakang dia satu orang perempuan tua yang cukup lengkap dengan perhiasan mengejarnya. Cuba tangkap dia tak dapat, cuba tangkap dia tak dapat. Dan di belakang perempuan tua ini pula seorang pemuda lagi yang sedang lari, kejarkan perempuan tua ni. Dapat tangkap sikit lepas, dapat sikit terlepas. Apa maknanya? Maka Tuan Guru dia kata, yang depan itu ialah orang yang lari menuju kepada Allah. Dia nak berbuat amal taat kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Maka yang belakang dia tu ibarat seperti dunia yang dah tua, yang penuh dengan perhiasan, mengejar dia. Inilah yang seperti berlaku pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka taat pada Allah, mereka beribadat kepada Allah, mereka berjuang kerana Allah. Allah Ta'ala jadikan dunia bawah tapak kaki mereka. Kerajaan Rom, kerajaan Parsi, semua jatuh di bawah tapak kaki mereka. Tetapi yang belakang perempuan tua itu ialah orang-orang zaman sekarang yang kejarkan dunia, dapat sikit terlepas, dapat sikit terlepas, baru dapat untung sikit, lepas tu rugi. Kejar sana, kejar sini, niaga sana, niaga sini, buka sana, buka sini, akhirnya terlungkup dia, tak dapat apa-apa. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila kita ni beribadat, taat pada Allah, insya-Allah Allah akan murahkan rezeki kita. Kita bekerja, tapi kerja kita ada berkat, bukan duduk diam saja. Tapi kalau kita fikirkan kerja dunia, dengan dunia tu kita ingat kita boleh senang, sebenarnya tak senang. Ibadat pun tonggalang-galang, nak semayang pun tak ada masa, nak belajar agama pun tak ada masa. Duduk depan TV tengok gambar Hindustan, tengok gambar sandiwara, buang masa, tapi kita tak rasa apa-apa. Kemudian nak pergi belajar, alamak tak ada time. Nak semayang berjemaah datang masjid, Allah sibuklah. Maaf tuan-tuan ya, akhir dunia pun tak ke mana, akhirat pun kita terlepas. Itulah ibarat pepatah mengatakan, pergi ke balik pulau, singgah di bayang lepas. Dunia terpulau, akhirat pun terlepas. Apa pun tak ada, rugi dunia, rugi akhirat. Jangan tuan-tuan ya. Jadi kita ambil pelajaran, setiap perbuatan pekerjaan kita dalam ibadat haji dan umrah, semuanya ada pelajaran dan ada hikmah rahsianya. Jadi bila Tuan Guru ditanya kepada muridnya pun jawab, tak ada, tak niat macam tu. Maka guru dia kata, kalau macam tu kamu ni tak melakukan ramal, kamu ni lari-lari saja, tapi bukan ramal yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia tuan-tuan. Dan sunat yang ketiga ialah menghadap Hajar Aswad pada pusingan yang pertama sambil mengangkat kedua belah tangan. Ini sunatnya pada permulaan tawaf sahaja. Jadi pada permulaan tawaf kita menghadap pada Hajar Aswad. Dan kemudian lepas kita dah menghadap Hajar Aswad, kita pun betulkan kita punya kaki kita. Jadi kalau ibarat kata sekarang ni saya nak mulakan tawaf, ini kononnya lah ya, ini Hajar Aswad. Hajar Aswad. Kemudian saya nak mulakan tawaf, saya berada di hadapan Kaabah, menghadap Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya kucuk tapak tangan saya pun pusingkan bahu kiri saya menghadap pada Kaabah, dan barulah saya pun mula melangkah. Itulah sunatnya permulaan tawaf, kita menghadap Hajar Aswad. Tapi kita dah ingat dalam pelajaran kita yang lepas bahawa bahu kiri sentiasa menghadap pada Kaabah. Andai kata kalau sekiranya kita menghadap pada Kaabah, kemudian kita nak pusing, belum sempat pusing, orang dah tolak kita. Kalau orang dah tolak kita, patah balik kat mana tadi kita kena tolak. Betulkan dulu bahu kiri kita menghadap Kaabah, baru kita melangkah setelah kita jatuh niat aku tawaf umrah umpamanya. Tetapi kalau kita dah nampak orang penuh sesak, ini kalau aku menghadap Kaabah ni nanti kena tolak ni,
Jadi apa kita nak buat? Kita sambil berjalan sampai kita depan Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita niat aku tawaf umrah, tawaf haji, tawaf wada, tawaf qudum, macam-macam. Dan sambil kita niat, kita berlambang Bismillahirrahmanirrahim, kita kejut tapak tangan kita dan kita terus melangkah. Jadi kita tak berhenti, tak menghadap kepada Kaabah kerana keadaan orang penuh sesak. Kita tengoklah bagaimana keadaan depan Kaabah tu. Kalau sesak, kita jalan saja, jangan kita berhenti. Kalau tak sesak, bolehlah kita berhenti dan menghadap pada Kaabah pada pusingan yang pertama. Dan sunat yang keempat di dalam kita tawaf ialah istilam Hajar Aswad. Apa tu istilam? Meletakkan kedua tapak tangan atau salah satu ke atas Hajar Aswad sambil mengusap menyapunya. Disunatkan istilam Hajar Aswad dan mengucapnya dan pada permulaan tawaf dan pada setiap pusingan dan selepas salat sunat tawaf. Itulah sunatnya kita dalam masa kerjakan tawaf. Kita dapat kita pergi dekat dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad tu dalam bahasa kita batu hitam. Batu hitam, batu hitam lah tu. Orang Kelantan kata hitam, orang Singapura kata hitam. Batu hitam. Jadi batu hitam tu yang kita nampak depan Kaabah ni tuan-tuan, bukan seluruhnya tu batu hitam. Tidak. Dia hanya beberapa ketul, 8 ketul. Asalnya Hajar Aswad ni satu ketul besar. Dia diturunkan oleh Allah Ta'ala bersama-sama Nabi Adam AS. Jadi Nabi Adam AS sewaktu dalam syurga makan buah larangan, kemudian diturunkan ke dunia, maka batu Hajar Aswad pun turunlah ke dunia. Nah, batu Hajar Aswad ni kata Nabi lebih putih daripada susu, lebih putih daripada susu, tetapi dihitamkan dia oleh dosa-dosa manusia. Macam mana pula? Jadi apabila manusia ni kucur Hajar Aswad, dosa-dosa dia serap dalam Hajar Aswad. Jadi bila ramai orang kucur Hajar Aswad, dosa-dosa mereka diserap oleh Hajar Aswad. Maknanya dapatlah pahala orang yang kucur tu diampunkan dosa dia. Itu kelebihannya dia kucur Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad yang batu putih sudah jadi hitam. Jadi alim-alim ulama kata, kalaulah batunya keras daripada putih boleh jadi hitam kerana dosa orang-orang lain, apatah lagi hati-hati kita yang akan menjadi keras dari dosa-dosa kita. Sebab dalam hadis Nabi dah sebut, apabila seorang mukmin buat satu dosa, dititikkan satu titik hitam. Satu dosa titik satu titik hitam. Kalau titik hitam, lama-lama hati dia pun menjadi hitam dan menjadi keras. Sebagaimana Allah kata, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan telah menjadi keraslah hati-hati mereka kerana dosa-dosa yang mereka lakukan. Sebab tu tuan-tuan ya, bila kita dah buat salah apa, kita istighfar pada Allah. Lebih-lebih lagi pada bulan Rejab ni. Hari ni berapa Rejab tuan-tuan? Hari 2 Rejab. Semalam 1 Rejab. Hari 2 Rejab. Bulan Rejab ni bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Satu hari kita puasa dalam bulan Rejab sama pahala seperti kita puasa 30 hari pada bulan-bulan yang lain. Bulan haram tu ada 4. Bulan Rejab, bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Jadi bulan Rejab ni kata Nabi SAW, Rejab syahrullah. Rejab itu bulan Allah. Sya'ban syahri. Sya'ban tu bulan aku. Ramadan syahrul ummati. Ramadan bulan umatku. Jadi bila Nabi kata macam tu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah maksud Rejab tu bulan Allah? Maka jawab Nabi, inilah bulan yang Allah Ta'ala berikan pengampunan kepada hamba-Nya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sunat kita banyak-banyakkan baca istighfar, minta ampun kepada Allah. Jadi bila kita dapat dosa lama atau baru, bila kita istighfar, maka dicuci hati kita balik, bersih balik hati kita dari kotoran-kotoran itu. Mari kita baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunilah dosa kami yang dulu dan yang sekarang dan yang akan datang. Ampunilah dosa kami yang besar dan yang kecil. Ampunilah dosa yang kami lakukan dengan sengaja atau tak sengaja. Ampunilah dosa yang telah kami bertaubat kemudian kami ulangi lagi, Ya Allah. Ampunkanlah kami, Ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah dia tuan-tuannya. Jadi banyakkan istighfar. Sebelum kita nak berangkat ke tanah suci ini, banyak minta ampun pada Allah. Sesiapa pada bulan Rajab ini, setiap pagi dan setiap petang dia baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Rabbighfirli, mari kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 70 kali pagi, 70 kali petang. Petang tu lepas maghrib atau lepas isyak. Pagi ni lepas subuh. Kalau tak dapat lepas subuh, bila-bila pun tak apa, maka akan Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Kita amalkan istighfar ini. Pendek saja. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Maknanya, ya Allah, ampunkanlah aku, rahmatkanlah aku, dan terimalah taubat atasku. Itu maksudnya. Jadi insyaAllah kita kalau doa untuk minta betul-betul ampun, Allah ampunkan. Allah ni Maha Pengampun dan suka mengampunkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, batu Hajar Aswad ini dah jadi hitam kerana dosa-dosa orang-orang yang menciumnya. Dan akhirnya batu Hajar Aswad ini menjadi rebutan beberapa kabilah-kabilah di negeri Arab itu, sampailah dia berpecah menjadi 8 ketul. Kalau kita tengok betul-betul dimensi ataupun besarnya batu Hajar Aswad dalam diagram ini adalah sama yang mana terletak kat batunya. Jadi bukan seluruh ni batu Hajar Aswad, tuan-tuan. Dia dilekat-lekatkan seperti mana susunan yang kita lihat ini. Ada 8 ketul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ketul. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita ada rezeki sampai kita depan Kaabah, dapat kita kucuk Hajar Aswad, alhamdulillah, itu satu nikmat yang besar. Tapi bukan itu menjadi satu kewajipan dan bukan menjadi syarat dalam sah kita punya haji atau umrah. Dan kalau kita nak kucuk Hajar Aswad tu, kita ada adab dia. Pertama sampai depan Hajar Aswad, kita sapukan dengan tangan kita macam mana Nabi buat. Kemudian letakkan kanan kiri kita, kemudian kita pun letakkan bibir kita di Hajar Aswad, kita kucuk dia tanpa bunyi suara. Jangan itu kucuk bini kita. Ni kita kucuk Hajar Aswad ni tak ada bunyi suara. 3 kali. Kemudian doalah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana diriwayatkan Ibnu Umar, Nabi menghadap Hajar Aswad, mengusapnya, kemudian meletakkan kedua bibirnya ke atasnya sampai menangis panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis panjang, tak ada orang nak kacau. Kenapa? Nabi yang kacau. Tapi kita, tuan-tuan, baru kita nak kucuk saja, dah orang tarik kita. Polis ada jaga kat situ, dia pun tarik tangkup baju kita, dia tolak roh. Dia kata roh. Apa mana roh? Rambus. Macam tu. Kenapa, tuan-tuan? Yalah, bukan seorang kita yang kucuk Hajar Aswad. Berjuta orang nak kucuk Hajar Aswad ni. Jadi dia tak boleh bagi lama-lama. Jadi kalaulah sekarang penuh sesak, kita tak dapat nak kucuk Hajar Aswad, apa nak kita lakukan? Maka Ibnu Umar radhiyallahu mengatakan, mengusap Hajar Aswad dengan tangannya, kemudian mencium tangannya sambil berkata, saya tidak pernah meninggalkannya semenjak saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jadi kalau sekiranya dia tak dapat kucuk Hajar Aswad dengan bibirnya, dia pergi dekat-dekat, letakkan tangan dekat Hajar Aswad, kemudian dia pun kucuklah tapak tangan dia. Sama pahala yang macam dia kucuk Hajar Aswad. Kalaulah sekiranya dia tak dapat kucuk Hajar Aswad dengan dia punya tangan dia, maka sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sedang tawaf, maka atas unta, dan setiap kali baginda melalui rukun Hajar Aswad, Nabi mengisyaratkan melambai dengan sesuatu di tangannya dan bertakbir. Jadi kalau sekiranya Nabi pegang tongkat, jadi kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam
tak dapat dekat dengan Hajar Aswad, Nabi letakkan tongkat dia ke Hajar Aswad, dan kemudian Nabi pun ucap tongkatnya. Kalau lagi jauh lagi tak dapat, dekat pun tak dapat, maka Nabi hanya beri isyarat saja, Bismillahirrahmanirrahim, walillahilhamd. Nabi berucap tapak tangan dia. Jadi bila kita memberi isyarat, tuan-tuan dan puan-puan, kita kasatkan, kita niatkan seolah-olah tapak tangan kita ni menyentuh Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim, rasakan tangan kita sentuh Hajar Aswad, dan kita kucupkan dia, dapat pahala sama seperti kita mengkucup Hajar Aswad. Kenapa? Sebab dia punya kasat tu memainkan peranan. Bukan kita lambai tu lambai makminah, tuan-tuan. Bukan lambai suka-suka, tapi lambai ada makna tu. Ada makna apa pula Ustaz? Makna tu maknanya ada tujuan dia. Tujuan dia seperti kita meletakkan tangan kita di atas batu Hajar Aswad, dan pahalanya sama macam orang pucuk Hajar Aswad. Kenapa? Sebab kasat niat dia memberikan peranan dalam hukum. Misal kata sekarang saya nak minum air. Air ni air putih, air mineral. Ini halal ke haram, tuan-tuan? Tak dengar. Halal lah, apa nak takut-takut jawab? Betul lah, Ustaz bukan nak trik-trik saja. Ini halal lah. Tapi kalau saya niatkan, ini aku nak minum bir. Kita pun nak minum. Ini halal ke haram? Haram. Air putih takkan haram pula Ustaz? Yalah, kau niat nak minum bir. Nampak tuan-tuan? Jadi niat itu menjadikan hukum tu berubah. Dengan kerana niat itulah juga, bila kita lampai tangan kita ke Hajar Aswad, niatkan seolah-olah tangan kita menyentuh Hajar Aswad, maka dengan itu dapat kita pahala seperti kita mengkucuk Hajar Aswad. Itulah sunatnya. Jadi kalau sekiranya kita lihat Hajar Aswad tu orang penuh sesak, bertolak-tolak dan sebagainya, janganlah sampai kita paksa diri kita, ya. Apalagi kalau orang perempuan, ya, dia pergi ke kucuk Hajar Aswad tu, habis sebelah lelaki terempit-rempit, Masya Allah. Ada lagi pula rambutnya sampai terbuka, hidungnya tertanggal, habis terburai rambutnya depan Kaabah. Apa jadi? Kaabah kata, Masya Allah, depan aku macam ini. Tuan-tuan, nampak? Jangan. Kita baru habis tawaf, baru dapat pahala, dah habis semua pahala kita, tambah pula dosa. Jadi sebab itulah sini kita jangan, Allah Ustaz, saya ni nak kucuk sekali lah, saya dah pergi haji ni tak dapat kucuk Hajar Aswad. Bukan wajib, bukan syarat sah haji pun. Kalau dapat, Alhamdulillah. Tak dapat, apa nak buat? Tapi ada juga orang yang dia sembahyang hajat, dia minta pada Allah, dan kemudian dia nak kucuk Hajar Aswad macam ada lorong saja, Allah mudahkan saja. Itu rezekilah masing-masing. Kita buatlah macam tu sembahyang hajat. Tapi ada juga sindiket di mana orang-orang ni dia tengok ada orang tua-tua, dia datang kepada kita, makcik, abang nak kucuk Hajar Aswad tak? Macam mana? Tak apa, saya bawa abang, saya bawa kakak, boleh? Dia pun maaf tuan-tuan, dia peluk kita, dia tolak orang, dia peluk, sampai banyak, makcik, jom Hajar Aswad, dia tolak kepada kita. Lepas tu dia buat keluar, lepas tu minta duit. Ya free je, rupa minta duit tuan-tuan. Kita bagi 100, tak cukup makcik 100. Kita bagi 2, tak cukup 200, dia nak 500. Nampak tuan-tuan? Contoh di sini saya beri warning, jangan orang nak ajak kita, tak payahlah. Ini pula lagi dia lelaki, kita perempuan, dia kepik kita. Apa hal? Laki dia tengok, ini aku kena kepik. Jangan. Ini berdosa tuan-tuan, ya. Jadi dia singgung-singgung orang, kita pula dosa kerana kita orang lain kena singgung. Jadi itu kita jaga tuan-tuan. Baiklah, sekarang kalau kita nak melambai Hajar Aswad, apakah yang sunat kita baca? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillah wallahu akbar. Jadi kita pun baca Bismillah Allahu akbar walillahil hamd. Itulah kita bacakannya sewaktu kita mengkucuk Hajar Aswad, ya. Jadi sini tuan-tuan dan puan-puan, begitulah kita bila kucuk Hajar Aswad ni ada rahsia dia, hikmah dia. Apabila Syekh Syibli rahmatullah alaih, dia pun bertanya kepada murid dia, apa yang baru pulang daripada haji, dia pun tanya, adakah kau meletakkan tangan ke atas batu hitam dan menciumnya? Kata muridnya, ada. Kemudian guru yang kata lagi, Syekh menjadi pucat dan takut sekali sehingga satu jeritan keluar daripadanya, dan dia berkata, celakalah kamu
Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa meletakkan tangannya ke atas batu hitam seumpama dia benar-benar berjabat tangan dengan Allah, akan terselamat daripada segala-galanya. Adakah kamu berasa sesuatu daripada keselamatan itu? Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan, Hajar Aswad dalam hadis Nabi sebut, Hajarul Aswad yaminullah fil ard, adalah tangan kanan Allah di bumi. Tangan kanan Allah? Allah ada tangan ke? Maha suci Allah daripada bertubuh badan. Tidak, Allah tidak bertubuh badan, tidak bertangan, kaki, kepala macam kita. Maha suci Allah daripada perlupakan dengan makhluknya. Tapi kenapa jadi nama tangan Allah? Maksudnya sebagai memuliakan Hajar Aswad sampai diberikan gelaran yang demikian. Macam rumah Allah, Kaabah. Kaabah ni batu, tapi dinamakan dia Baitullah, rumah Allah. Allah Ta'ala duduk dalam Kaabah ke? Bukan, Allah bukan duduk dalam Kaabah, tetapi dia berikan kemuliaannya sehingga kan disandarkan namanya kepada nama Allah, Baitullah, rumah Allah. Macam itulah juga Nabi-Nabi dan Rasul dinamakan Nabi Allah, Rasulullah, Nabi Allah, Rasul Allah, sebagai memuliakan orang tu yang berkedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jadi begitulah dia. Jangan kita ingatkan batu Hajar Aswad itu tangan Allah, Maha suci Allah daripada bersifat demikian. Tapi ini sebagai tanda kemuliaan Hajar Aswad. Jadi bila kita kucuk Hajar Aswad ni, hendaklah dengan penuh rasa gerun, dengan penuh rasa hormat. Macam kalau kita masuk rumah istana raja, kita masuk, ni istana raja kau jangan main-main kau, semua ada kamera tu. Jadi kita rasa gerun dia. Ini pula kita cium Hajar Aswad, jadi perasaan kegerunan kita tu, rasakan kebesaran, kehebatan, kemuliaannya Hajar Aswad. Jadi besok di hari akhirat, Hajar Aswad ini akan Allah Ta'ala jadikan dia satu lidah dan dua bibir, dan dia akan naik saksi, ya Allah, siapakah daripada hamba-hambamu yang datang ke Baitullah untuk mengikutkan atau menjalankan perintahmu, ya Allah, akan naik saksi Hajar Aswad ni. Sebab tu di sini kita kalau dapat kucuk, alhamdulillah. Tapi kalau tak dapat kucuk, dengan kita lambai tu pun sudah kita dapat pahala seperti kucuk Hajar Aswad. Jadi apabila ditanya pada murid ini pun jawab, tak ada lah, tak buat apa-apa, tak rasa apa-apa. Maka kata gurunya, kalau macam tu kau tidak sentuh pun Hajar Aswad. Nampak tuan-tuan? Jadi bukanlah makna sentuh tu sekadar kucuk Hajar Aswad, tetapi ada dengan dia punya perasaan dia, membawa dia mendekatkan diri kepada Allah. Dan sunat yang kelima ialah istilam rukun yamani. Apa dia rukun yamani? Ialah corner sebelum daripada Hajar Aswad. Jadi kalau kita tengok Kaabah ni tuan-tuan dan puan-puan ya, Kaabah ni ada yang dinamakan Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad. Sebelum Hajar Aswad namanya rukun Yamani. Jadi kenapa namanya rukun Yamani? Kerana dia menghadap ke negeri Yaman. Jadi Kaabah ni ada 4 penjuru tuan-tuan ya, 4 penjuru, penjuru Hajar Aswad, penjuru rukun yang Iraqi menghadap negeri Iraq, dan penjuru rukun Syam yang menghadap negeri Syam. Syam tu mana? Iaitu Syria. Dan rukun Yamani kerana dia menghadap ke negeri Yaman. Jadi di sini sunatnya bila kita sampai pada rukun Yamani, kita istilam pada rukun Yamani. Macam mana pula kita istilam rukun Yamani itu tuan-tuan? Maka di sini kita letakkan 2 tapak tangan kita di tempat yang dinamakan rukun Yamani, di tembok dia, dan kemudian kita sapukan dia dan kita kucuk tapak tangan kita. Jadi Rasulullah SAW apabila mengerjakan tawaf, apabila sampai pada rukun Yamani, jadi rukun Yamani sebelum Hajar Aswad. Sebelum Hajar Aswad, katakanlah sini rukun Yamani, Hajar Aswad di sana, katakanlah ya. Maka apabila Nabi sampai kepada rukun Yamani, Nabi SAW sapukan dia, kemudian Nabi pucuk tapak tangannya. Jadi kalau kita lihat Kaabah ni semua, dia ada dia punya kelambu Kaabah. Tapi kelambu Kaabah ni, dia tempat rukun Yamani, dia ada opening, ada buka. Dan tuan-tuan kalau dekat, tuan-tuan akan nampak ada batu bertempel. Ada batu yang bertempel, dilekatkan dia. Batu tu asalnya pada zaman Nabi Ibrahim AS. Jadi rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad, dia adalah asal original berzaman Nabi Ibrahim AS. Cuma bezanya
Hajar Aswad, dia adalah batu syurga. Waktu kita sunat, kita kucuk dia. Tak dapat kucuk dia, kita sapu dan kita kucuk tangan kita. Tapi rukun Yaman ni, kalau kita sampai pada rukun Yaman ni, kita tak kucuk dia, kita tidak cium dia, tapi cuma kita sapukan dia dan kemudian kita cium tapak tangan kita. Kalau tak dapatlah kerana orang ramai, maka kita daripada jauh kita lambai dia, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kita dah lambai, kita kucuk atau tidak tangan kita, ada ulama kata sunat kucuk macam mana Hajar Aswad, ada ulama kata tak sunat kucuk. Tak apalah, mana satu pun tak apa. Jadi itulah kalau kita tak dapat mengkucuk rukun Yaman ni. Tetapi kalau kita nak kucuk rukun Yaman ni atau nak sapu rukun Yaman ni, kena jaga syarat-syarat tawaf. Kita dah belajar, tak boleh dada kita menghadap pada Kaabah, tak boleh tangan kita berada atas kaki Kaabah. Tapi ini kaki Kaabah. Kalau aku dah dekat nak sapu dia, dada aku atas Kaabah, aku punya dada menghadap Kaabah, dah rosak. Macam mana ni pula? Jawapan kita, apabila kita sampai depan rukun Yaman ni, kita punya kaki kita tetap jangan bergerak. Kita pun pusing badan dan kita sapu dia, dan kita cium tangan kita, kemudian tetapkan kaki kita tempatnya asal, dan kemudian bawa kaki kita menghadap pada Kaabah, barulah kita pun melangkah. Dengan itu tak ada apa yang rosak. Tetapi kalaulah sedang kita nak sapu rukun Yaman ni, orang tolak kita, kalau dah tolak, kita dalam keadaan menghadap pada Kaabah, kita kena patah balik ke mana tadi orang tolak. Allah Ustaz, susah lah. Susah, kita lambat je lah daripada jauh. Bismillahirrahmanirrahim, walillahilhamd, kita jalan dengan kita berdoa. Jadi menyapu rukun Yaman ini ada fadilahnya. Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril dengan keadaan serbannya itu berdebu-debu. Dan Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa ni, dari mana? Jibril menjawab, aku baru datang dari rukun Yaman ni. Malaikat berebut-rebut di rukun Yaman ni. Di rukun Yaman ini, malaikat semua kerumun di sana. Dan kemudian Allah Ta'ala telah mewakilkan Jibril untuk mengaminkan doa orang yang berdoa di rukun Yaman ni. Jadi tempat rukun Yaman ini, doa dimustajabkan, diaminkan oleh malaikat. Jadi sebab tu sini tuan-tuan, kalau dapat kita lakukanlah, kalau tak dapat maka kita lalu dengan kita lambai saja, ya. Dan demikianlah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, daripada sunat tawaf ni kita juga ialah bahawa kita melakukan tawaf ini iaitu berdekatan dengan Baitullah. Dekat dengan Baitullah. Ini macam kita sembahyang jugalah. Bagi orang lelaki, sunatnya kita salat saf yang pertama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau orang tahu kelebihan sembahyang saf pertama, dia akan berebut walaupun undi sekalipun. Misalnya saf pertama ni boleh muat 50 orang, yang ada ni 100 orang, akan boleh muat. Okey, kita undi-undilah, tak apa. Tapi aku tak mau bagi can. Macam itulah kalau orang tahu kelebihan sembahyang saf pertama. Macam itulah juga kalau kita tawaf, sunatnya tawaf dekat dengan Kaabah. Tapi kita ingat pelajaran kita lepas, jangan tersangat dekat sampaikan tangan kita berada di atas kaki Kaabah. Itu kita jaga. Tapi dengan keadaan zaman sekarang, tuan-tuan, tak mudah, ya, dekat Kaabah. Seorang penuh sesak, ya. Jadi kita tawaf biasa saja. Bagi orang perempuan, jangan terlalu dekat Kaabah kerana situ penuh dengan orang lelaki. Jadi orang perempuan dia mengganglah sikit, jauh sikit daripada Kaabah tu, ya. Dan demikianlah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, daripada sunat tawaf ialah kita tawaf berturut-turut. Berturut-turut artinya daripada pusingan pertama sampailah pusingan yang terakhir, iaitu 7 pusingan. Round 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai habis. Itulah sunatnya. Tetapi kalaulah kita penat atau sesuatu keadaan yang memaksa kita berhenti daripada pusingan itu, maka kita boleh berhenti. Jadi umpamanya kita tengah tawaf, azan. Bila azan, orang-orang yang bertugas di situ, polis-polis dia akan halau. Kenapa? Orang nak sembahyang. Lebih-lebih lagi orang perempuan. Orang perempuan ni belum azan lagi 5 minit nak azan, lagi 10 minit nak azan. Dia kata roh, berambus kau. Orang perempuan.
Ustaz, tapi kita ni belum habis tawaf ni, kita lagi 2 pusingan. Tak apa, kau pergilah ke belakang tempat saf orang perempuan. Bila dah semayang dah habis, datang kembali ke mana kau berhenti, sambung lagi tawaf. Boleh ke Ustaz? Boleh. Macam tu juga kita tengah-tengah tawaf tu, kemudian ada pula semayang jenazah. Kita pun join sama semayang jenazah. Kita pun stop tawaf, kita pun join semayang jenazah. Lepas semayang jenazah, kita kat mana aku stop tadi? Kat sinilah pusingan kelima tadi. Aku sambung tawaf. Kita sambunglah tawaf kita. Macam tu juga tengah-tengah kita tawaf, kita pula terbuang angin. Astagfirullah, batal wuduk ni. Macam mana? Kita stop. Kita pergi ambil wuduk, kemudian kita masuk balik. Tadi kat mana aku? Kat sini lah. Tadi pusingan kelima. Ni pusingan kelima, aku sambung tawaf. Jadi macam tu lah dia tuan-tuan dan puan-puan. Pokoknya sini yang bagusnya kita habiskan 7 pusingan tu sekaligus, tetapi harus kita berhenti kerana apa-apa sebabnya tersebut tadi. Dan banyakkanlah kita berzikir. Sebab tawaf ni ibadat. Jadi kalau ibadat tu kita penuhkan dengan zikrullah. Apa yang kita nak baca? Ada juga doa-doa yang kita lihat dalam buku. Tapi doa-doa ni disusun oleh alim-alim ulama. Dia bukanlah Nabi ajar baca doa pusing yang pertama, kedua. Tapi bagus kerana doa-doa ni semua ambil daripada hadis dan punya makna-makna yang baik. Semua jemaah-jemaah yang bakal mengikuti program package haji atau umrah kami akan hadiahkan satu buku doa haji dan umrah. Itu semua ada doa tawaf, doa sa'i, semua ada. Itu semua susunan ulama. Cuma yang daripada Nabi SAW ialah doa di antara rukun yang mani sampai Hajar Aswad. Antara 2 rukun ini apa yang Nabi ajar? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa ini sunatnya kita baca antara rukun yang mani sampai Raja Aswad. Tapi kalau sekiranya tak sempat kita nak sampai Hajar Aswad, kita dah habis dah baca Rabbana Atina. Kita dah habis baca Rabbana Atina, kita bacalah apa-apa doa hajat-hajat kita sampailah Hajar Aswad. Kenapa? Sebab di antara rukun yang mani sampai Hajar Aswad ini adalah tempat yang sangat diperkenankan doa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 60,000 malaikat Allah Ta'ala letakkan antara rukun yang mani sampai Hajar Aswad untuk mengaminkan doa orang yang baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita doa, bila malaikat ni tuan-tuan amin, kabul. Yang kata 60,000, satu malaikat amin pun dah kabul. Kenapa? Sebab malaikat ni ialah makhluk Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Mereka ini tak pernah menderhakai Allah dan melakukan apa saja yang disuruh Allah. Jadi mereka ini suci bersih. Kalau dah ada satu malaikat kata amin sudah kabul, apalagi 60,000 malaikat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lepas kita baca Rabbana Atina tu, kita berdoa apa-apa hajat. Ya Allah, sembuhkanlah sakit aku, sembuhkanlah sakit isteri aku ni. Ya Allah, jadikan anak-anak orang baik-baik, orang soleh-solehah. Ya Allah, murahkan rezeki. Mintalah pada Allah apa hajat-hajat kita. Nampak tuan-tuan, antara rukun yang mani sampai Hajarul Aswad. Itulah kalau orang tahu kelebihan-kelebihan ini, pasti dia takkan meninggalkannya. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimahumullah. Kalau kita tak ada apa doa nak baca, ataupun kita tak bawa buku doa, atau kita bawa buku doa tetapi mata tak nampak, spektikal tak bawa pula, alah kau ni macam-macam je lah, ya. Okeylah dia bawa spektikal pula, dia baca doa pula, orang tolak-tolak, tak boleh nak baca juga, terganggu. Nak buat apa? Zikir. Jangan diam saja. Zikir. Apa zikir kita nak baca? Baca zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ustaz, ini zikir biasa je. Apa kau ingat biasa? Ini zikir ni zikir istimewa tau. Sewaktu Nabi Allah Adam AS apabila diturunkan daripada syurga kerana makan buah larangan, Nabi Adam AS diturunkan di negeri Sri Lanka.
Di Ceylon tuan-tuan, Nabi Adam turun. Di sana Nabi Adam sujud pada Allah, menangis minta taubat pada Allah selama sujud 200 tahun. Tak angkat-angkat kepala dia, malu dia kepada Allah. Kenapa? Begitu banyak nikmat Allah bagi, tapi masih langgar pula perintah Allah. Padahal baru sekali aja. Dah Nabi Adam punya malu, menangis minta apa pada Allah. Kita tiap-tiap hari buat dosa, tapi muka tak malu. Maaf tuan-tuan ya. Macam itulah kita manusia lemah tuan-tuan. Jadi Nabi Adam ni lepas diterima taubatnya, lepas 200 tahun dia sujud pada Allah, maka Allah Ta'ala pun perintahkan dia pergi ke Mekah. Malaikat Jibril pun bawa Nabi Adam daripada negeri Ceylon jelajah 40 tahun pula sampai ke Mekah. Apabila sampai di Mekah, Nabi Adam jumpa malaikat-malaikat yang baru keluar pada Mekah. Hei malaikat, kau ni dari mana? Nabi Adam kenal malaikat tuan, sebab dia dari luar syurga. Dia kenal malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat kata, kami datang daripada Baitullah. Apa yang kamu baca bila kamu tahu di Baitullah? Maka malaikat pun mengatakan, kami membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Nabi Adam AS pun apabila dia pun tawaf, dia pun bacalah Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan Nabi Adam tambahkan lagi, iaitu la wala haula wala quwwata illa billah. Itu tambahan Nabi Adam. Apabila Nabi Ibrahim AS dengan anaknya Nabi Ismail diperintahkan Allah untuk bangunkan Kaabah yang sudah roboh, maka setelah dibangunkan, maka Nabi Ibrahim AS pun tawaf keliling Kaabah, dan Nabi Ibrahim pun membaca Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ditambahkan lagi pula al-aliyyil azim. Jadi apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pula bila mengerjakan tawaf, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun apabila membaca zikir, Nabi membaca Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah tuan-tuan, ni doa malaikat-malaikat, ni doanya nabi-nabi, bukan sembarangan tuan-tuan. Jadi kita amalkan. Tak ada apa ustaz nak baca, tak tahu apa nak baca, alah baca zikir lah. Jadi kalau sekiranya kita ada orang kata, ustaz betul ke kalau orang tak khatam Quran tak boleh pergi Mekah, tak boleh pergi haji, tak boleh pergi umrah, pasal dia tak tahu baca Arab? Jawapan saya, mana ada dalam ibadah haji umrah wajib baca bahasa Arab? Tak ada. Tapi ini zikir-zikir, ni doa-doa, ini semua sunnah. Apa baca alhamdulillah? Tak dapat, tak adalah pula kita kata tak boleh. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Dan demikianlah, kalau kita baca tasbih itu, kita bawa tasbih, kita bawa kira sampai 100. Lepas 100 kita boleh tukar pula. Kita baca selawat pula, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu masa seorang wali Allah ulama Mekah nama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, dia melihat satu budak muda tawaf keliling Kaabah. Tawaf tu selawat saja daripada awal sampai akhir. Kemudian Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri tanya, budak, aku lihat kau ni tawaf keliling Kaabah hanya selawat saja, ada apa rahsia ke? Budak ni kata, kalau orang lain tanya, aku tak jawab. Kerana kau yang tanya, seorang ulama, aku jawab. Apa dia? Kerana ayahku waktu tengah nazak sedang berbaring atas ribaku. Kemudian dia pun meninggal. Bila dia meninggal, wajah dia berubah menjadi hitam yang amat sangat. Maka aku pun kesedihan. Dalam sedih ini aku terlena, dan kemudian datang satu orang lelaki dengan berjubah putih, dengan serban yang putih, dengan wajah yang berseri bercahaya, sapukan ke wajah ayahku dan kembali rupanya sedia kala. Aku bertanya pada orang itu, siapakah anda yang telah diutus Allah untuk kembalikan wajah ayahku ini? Maka katanya, akulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahmu ini tak pernah meninggalkan selawat atasku. Kerana itulah hari ini aku datang untuk mensyafaatkannya. Allah ubahkan muka dia hitam kerana dia memakan riba, tapi dengan dia berkat selawat, hari ini aku datang mensyafaatkan dia. Bila budak ni pun tersedar, tengok wajah ayah dia sudah kembali seperti biasa, maka budak ni sudah letak azam dalam hati dia, dia tidak akan meninggalkan selawat. Sebab itulah daripada awal sampai akhir tawaf, selawat saja pada Nabi SAW. Boleh juga kita selawat saja, ataupun kita gantikan. Yang pertama
tasbih. Musuh yang kedua, selawat. Musuh yang ketiga, istighfar. Musuh yang keempat, wallahu ahad, ulang. Boleh juga. Ini pun salah satu caranya lah. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dah habis kita tawaf, kita pun melakukan solat sunat tawaf. Ya? Di manakah kita nak lakukan solat sunat tawaf tu? Kita lakukan solat sunat tawaf tu di belakang maqam Ibrahim. Belakang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ni terletak betul-betul depan pintu Kaabah, tuan-tuan ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan depan pintu Kaabah tu, kita nampak ada tembaga hijau, tembaga kuning, itulah dia maqam Ibrahim. Di dalam maqam Ibrahim ni ada tapak kaki Nabi Ibrahim AS. Memang besar tapak kaki dia, tuan-tuan ya. Sebab Nabi Ibrahim AS ini orang-orang zaman dulu. Sebab Nabi Adam AS, datuk kita yang pertama, bila diturunkan daripada syurga, tinggi dia 70 hasta. 70 hasta tu berapa tinggi? Macam pokok kelapa, tuan-tuan. Seperti rumah 3 tingkat 100 kaki. Tingginya macam itulah. Besok semua kita besok dalam syurga, tingginya semua 100 kaki, 70 hasta. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua kita jadi ahli syurga, amin. Jadi apabila zaman berzaman, maka makin rendah. Mungkin Nabi Ibrahim AS tingginya 30 kaki, mungkin 40 kaki, kita pun tak tahu. Tapi makin lama manusia ni makin rendah, sampailah zaman sekarang, zaman ketut-ketut, 5 kaki setengah, 6 kaki. Kalau orang lebih sikit 6 kaki, tinggilah dia. Padahal baru 6 kaki aja. Nampak? Padahal zaman Nabi Adam lagi 70 hasta, 100 kaki. Jadi begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi makam Ibrahim ni boleh kita nampak sebab dia dalam bentuk kristal. Dia ditutupkan dengan kaca kristal, jadi kita boleh nampak daripada luar. Kalau tuan-tuan pergi depan Kaabah, tuan-tuan boleh nampak. Jadi sunat kita sembahyang di belakang makam Ibrahim. Tapi kalau tak dapat sembahyang belakang makam Ibrahim, kat mana-mana dalam Masjidil Haram pun boleh. Orang penuh lah nak sembahyang kat belakang makam Ibrahim, orang tengah tawaf. Kita sembahyang kat mana-mana dalam kawasan Masjidil Haram ni. Di depan, di belakang, di kiri, di kanan pun boleh. Dia tak syaratnya belakang makam Ibrahim, cuma sunatnya di belakang makam Ibrahim. Jangan kita jadi terganggukan orang ya. Kita pun nak sengaja, kita nak semayang kat belakang makam Ibrahim. Jadi orang yang tengah tawaf ni langgar kita. Kita pun marah orang. Dah tak bagus. Semayang kita pun tak khusyuk dan orang pun marah pada kita. Sebab itulah sini tuan-tuan ya, bila kita nak semayang tawaf, sunat tawaf ni, kita carilah tempatnya sesuai. Kita niat semayang kita tu, aku semayang sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah. Kita baca surah Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun, surah Fatihah, qul huwallahu ahad. Macam itulah. Lepas kita semayang, kita berdoalah kepada Allah ya. Kita boleh semayang sunat tawaf bila-bila masa. Tidak ada waktu haram. Yang kita dah belajar 5 waktu haram tu, itu di luar Mekah. Dalam tanah haram Mekah tak ada waktu haram. 24 jam boleh sembahyang sunat, apa saja sembahyang sunat. Kenapa Ustaz? Sebab Allah Ta'ala jadikan Mekah untuk ibadat. Jadi dengan itu boleh kita sembahyang sunat tawaf bila-bila masa. Dan kalau kita dah selesai sunat tawaf di belakang makam Ibrahim, kita pergi ke Telaga Zam-Zam pula. Kita pun pergilah minum air Zam-Zam. Sebab sunatnya lepas kita tawaf, kita kucuk Hajar Aswad kalau dapat, kalau kosong Hajar Aswad tu. Kemudian kita pun pergilah minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini adalah air syurga, tuan-tuan ya, air syurga. Sebab tu Nabi SAW telah bersabda, ma'u Zam-Zam 5 syuribala. Air Zam-Zam tu ialah untuk apa yang kita minum untuknya. Jadi sebelum kita minum air Zam-Zam tu, kita niatkanlah hajat kita. Misal katalah kita punya hajat, ya Allah ya Tuhanku, Kau sembuhkanlah sakit aku ni. Ya Allah, Kau panjangkan umur mak aku yang sedang sakit ni. Ya Allah, ya Allah, Kau terangkanlah hati anakku yang sedang sekolah. Niatlah apa-apa niat. Kemudian baru kita minum. Itulah sunatnya, kita minum air Zam-Zam tu, kita niatkan dia. Dan sunat kita menghadap ke arah kiblat. Dan kemudian kita minum sebanyak-banyaknya. Kenapa? Sebab dia adalah berkat. Nabi SAW bersabda, ma'u Zam-Zam, air Zam-Zam adalah diberkati. Dia adalah makanan dan obat bagi segala penyakit. Ada satu orang perempuan mu'alaf baru masuk Islam. Dia daripada Perancis. Kemudian dia sakit kanser. Doktor pun kata, no hope man, tak ada harapan lagi lah.
Kawan-kawan dia kata, kau pergi Mekah, kau minum air Zam-Zam banyak-banyak. Dia pun percaya. Pergi Mekah, dia pun 1 bulan di Mekah. Zam-Zam. Ni cola semua tak ada, Pepsi Cola semua tak ada. Zam-Zam saja. Pagi, petang, malam, masuk masjid, keluar masjid, Zam-Zam. Lepas juga sebulan, dia balik ke Paris. Kemudian doktor cek, doktor terkejut. Miracle! Dah tak ada lagi kanser. Kau makan obat apa? Dia kata, aku minum air Zam-Zam. Nampak tuan-tuan? Nabi dah sebut dah, air Zam-Zam tu lah obat segala penyakit. Tapi kita ni tuan-tuan, maaf lah ya, Nabi cakap kita macam ya ke? Ya ke? Doktor bagi obat, ini obat doktor ni, ini profesor ni. Padahal doktor tu mengucap pun tidak, tak pernah semayang, mandi junub pun tak pernah. Confident, ini doktor bagi profesor ni. Kita percaya habis-habisan. Jadi ada orang, dia pergi ke Mekah, dia tak bawa obat, dia minum Zam-Zam, minum Zam-Zam, balik Singapura, terus masuk ICU. Alamak, tapi ustaz kata minum Zam-Zam obat. Yalah, obat lah, kau makan lah obat kau juga. Janganlah kau minum Zam-Zam saja. Tak nampak tuan-tuan? Jangan sampai kita tak makan obat pula. Jadi macam tu lah dia tuan-tuan. Jadi air Zam-Zam ni memang air Zam-Zam yang berkat. Sebab tu Nabi kita mengajar kita minum banyak-banyak. Dalam hadis Nabi SAW mengajar kepada kita bahawa orang-orang tanda yang membezakan kita antara kita dengan orang munafik ialah mereka orang munafik minum Zam-Zam sedikit, tidak sampai puas. Kenapa mereka minum sikit? Sebab mereka tak percaya Nabi cakap. Tapi nak tunjukkan dia orang Islam, mereka minumlah Zam-Zam. Itulah sebabnya. Jadi kita orang Islam, kita minum Zam-Zam. Minum. Masuk Masjid Haram, 1-2 gelas kita minum. Nak keluar pada Masjid Haram, minum 1-2 gelas, 3 gelas. Minum. Ustaz, nanti minum banyak nanti kencing. Kau jangan niat kencing. Niat kencing lah. Minum niat obat lah. Maaf tuan-tuan ya. Ni pun kadang-kadang niat tak betul. Sebab tu lah jadi macam tu. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Lepas kita nak minum Zam-Zam, sunat kita menghadap kiblat. Waktu minum Zam-Zam pun kita menghadap kiblat. Sunat berdiri menghadap kiblat. Kita baca bismillah, satu nafas kita minum alhamdulillah. Bismillah, satu nafas kita alhamdulillah. Bismillah, satu teguk alhamdulillah. Lepas kali yang ketiga baru kita minum rasa banyak mana. Jangan kita terus ambil terus kita minum. Jangan. Kenapa? Sebab itu minum muntah. Muntah macam mana minum tuan-tuan? Satu tempayan air, sekali satu nafas, sampai habis. Itu muntah minum. Dan itulah juga minum na'udzubillah ahli neraka. Macam mana ahli neraka? Dia bila masuk neraka kerana siksaan Allah, dia sudah kelaparan, dia pekik-pekik minta makan. Selepas 1000 tahun baru Allah bagi dia buah zakum. Buah zakum tu macam mana? Buah yang berduri macam durian. Tapi dia tak peduli ada lapar ni. Dia terus telan. Apabila telan, melekat pula kat leher dia, kerongkong dia. Dah sakit pula, dia pekik lagi minta air. 1000 tahun dia minta air. Allah Ta'ala bagikan dia air timah yang mendidih, gulung-gulung. Air timah tu buat lebih panas pada air biasa. Dia tak peduli dah ada haus lah ni. Dia pun terus tokok minum, gulung-gulung minum tokok. Habis semua organ-organ dia kat dalam tubuh badan dia semua keluar daripada tubuhnya yang cair. Kenapa tuan-tuan? Itulah siksa Allah. Dia mati ya? Tak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Mati pun tidak, hidup pun tidak. Itulah siksaan yang orang dalam neraka. Ya Allah, selamatkanlah kami semua dan anak cucu kami semua ya Allah daripada azab api neraka-Mu ya Allah, dengan keberkahan syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lepas kita dah minum air Zam-Zam, kita pun doa lah angkat tangan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang manfaat, rezeki yang luas, amal yang diterima, sembuh dari segala penyakit. Dan doa lah apa-apa hajat-hajat kita yang lain. Begitulah. Lepas dah minum Zam-Zam, kita pergi pula ke Multazam. Multazam tu apa Ustaz? Multazam tu antara pintu Kaabah dengan Hajar Aswad. Jadi kalau kita lihat tempatnya kecil saja antara pintu Kaabah dengan Hajar Aswad. Inilah namanya Multazam. Jadi sunatnya kita letakkan badan kita, wajah kita, tangan kita pun letakkan, kita gantungkan dia dekat tembok tu. Seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang yang berdoa di Multazam. Dia letakkan tangan dia, badan dia melekat Multazam.
dan doalah. Kenapa? Sebab doa di situ sangat dikabulkan Allah Taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tidak ada sesiapa yang berdoa di multazam melainkan akan Allah Taala kabulkan doanya. Maka Ibnu Abbas pun mengatakan kepada murid-muridnya, tidak ada sesiapa yang berdoa di multazam melainkan akan Allah kabulkan doanya, dan aku pun telah berdoa di multazam dan telah dikabulkan doanya. Dan begitulah setiap rawi-rawi hadis yang meriwayatkan hadis ini memberitahu kepada muridnya bahawa mereka telah berdoa di multazam dan telah dikabulkan doanya. Sampailah kepada guru saya almarhum Sayyid Muhammad Alwi Maliki rahimahullah taala di Kota Mekah. Beliau pun meriwayatkan hadis ini, iaitu tiada siapa yang berdoa di multazam melainkan dikabulkan Allah, dan dia pun telah mengatakan, aku pun telah berdoa di multazam dan telah dikabulkan Allah. Pada hari ini saya pula meriwayatkan hadis ini kepada anda sekalian bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, tidak seorang pun yang berdoa sesuatu kepada Allah di multazam melainkan Allah kabulkan doanya, dan saya pun telah berdoa di multazam dan Allah telah kabulkan doa saya. Dan tuan-tuan dan puan-puan pun insya-Allah apabila sampai ke Mekah dalam kerja haji atau umrah, tuan-tuan pun cubalah usahakan dapat berdoa di multazam, insya-Allah Allah akan kabulkan doa tuan-tuan dan puan-puan. Tapi memanglah lepas tu penuh sesak orang ramai. Jadi kita orang lelaki saja yang dibenarkan, orang perempuan tak dibenarkan. Jadi orang lelaki pun nak kena tunggu. Kita datang orang penuh, keluar satu orang masuk sikit, keluar satu orang, perlahan lah. Benda baik ni memang nak jadi rebutan. Jadi kita sabar sekejap. Tapi orang perempuan dia tak boleh doa di multazam pasal keadaan orang penuh sesak. Tapi jangan putus asa. Kenapa? Sebab orang perempuan dia boleh doa dia tu walaupun jauh daripada multazam, dia berdoa menghadap kepada multazam. Tapi kalau nak lebih mustajab lagi, doa dia tu sampai kepada Allah dari multazam, dia pesan suami dia, kalau nanti lepas tawaf, abang pergilah ke multazam, doakan untuk saya punya hajat sekian. Kalau tidak, malam ni jangan tidur dengan saya. Semangat untuk lelaki dia. Tapi jangan semangat kerana bini, sangat kerana Allah lah. Nampak tuan-tuan? Jadi macam itulah caranya. Apabila kita ni kalau beribadat tuan-tuan, carilah peluang untuk mendapatkan kebaikan daripada sisi Allah, ya. Lepas dah ada multazam, habis doa, kita pun pergilah kepada sa'i untuk kita nak mengerjakan sa'i. Itulah dia tajuk kita berikutnya, iaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Wallahu a'lam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi begitulah kita pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada pelajaran minggu depan. Dan pada minggu depan tuan-tuan dan puan-puan adalah satu majlis pelancaran pakej haji. Kerana pihak MUIS telah pun memaklumkan pada semua GSA Travel Agent bahawa pada hari Jumaat ini kami akan membuat tanda tangan memorandum dengan pihak MUIS, dan dengan itu pada hari Sabtu 16 hari bulan April ini kami akan mengadakan pelancaran pakej haji, iaitu pada hari Sabtunya 16 April di Masjid Darussalam lepas asar, dan pada hari Ahad depan 17 April di Masjid Darul Makmur 10.30 pagi sampai 12.30, dan pada petang hari di Masjid Darul Aman 2 suku sampai 4 suku petang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada saudara mara, keluarga, sahabat andai atau diri kita sendiri yang nak menunaikan ibadah haji ke Baitullah pada tahun ini, ajaklah mereka bersama-sama supaya dapat mereka mendengarkan penerangan apakah dia pakej haji yang kami sediakan, bagaimana perkhidmatannya, dan kemudian berapa pula dunia harganya, semua yang akan dibentangkan selepas daripada kursus haji dan umrah kita. Jadi pelajaran kita teruskan, dan sebahagian masanya kita isikan dengan pelancaran iaitu pakej haji. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana sudah mendaftar dengan kami untuk April dan bulan Mei ini maupun umrah atau umrah Baitul Maqdis, jangan lupa siapkan pasport, serahkan kepada pihak pejabat saya. Yang mana belum selesai pembayarannya, segerakan pembayarannya. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, untuk mereka yang nak pergi umrah pada bulan November, Disember, kami masih lagi memberi peluang untuk mereka dapatkan diskaun $100 selagi masa terbuka. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan masuk dan memang dah buat kita katakan niat nak pergi untuk November, Disember, boleh daftar dari sekarang, dan insyaAllah akan dapatkan potongan $100. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah,
pada hari ini juga ada grouping, iaitu bertemu para jemaah yang akan berangkat dengan rombongannya, iaitu jemaah warna hijau TM yang dia akan berangkat 28 Mei, iaitu Haja Jubaidah. 27 Mei ya, 27 Mei Haja Jubaidah Umrah Baitul Maqdis Kairo, dan juga Haja Jubaidah 28 Mei, maaf, dan juga Haja Jubaidah hanya Umrah saja 28 Mei, dan juga untuk rombongan UBC Umrah Baitul Maqdis Kairo yang dipimpin oleh Haja Hamidah, dan juga ini dua saja, ada lagi kan? Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi di sini kita ada beberapa rombongan yang akan bertemu pada hari ini, iaitu rombongan yang berangkat 23 hari bulan April, Umrah Baitul Maqdis Petra dan Umrah Baitul Maqdis saja, yang dipimpin oleh Haji Ruhaizat, yang akan bertemu nanti di belakang, dan Umrah yang akan berangkat 7 April dan 14 April dipimpin oleh Haji Zulekha. Dan juga di sini ada juga iaitu Umrah yang dipimpin oleh Haji Mustafa Ahmad Ali, iaitu rombongan Umrah Baitul Maqdis Istanbul yang berangkat 23 April, dan juga Umrah yang akan dipimpin oleh Haji Mustafa Ismail 21 Mei, berangkat 21 Mei akan berhimpun sebentar lagi. Dan demikian juga Umrah Baitul Maqdis Kairo yang dipimpin oleh Haji Hamidah 27 April ya. Jadi kepada mereka yang disebutkan rombongannya, haraplah sabar sebentar dan cari pegawainya selepas ini untuk berhimpun dan untuk mengadakan praktikal tawaf. Dan demikian pula di sini ada soalan, saya mohon pada Ustaz dan jemaah sekalian supaya menghadiahkan Fatihah kepada adik ipar saya Muhammad Satari bin Sumar yang akan menjalani operasi jantung. Semoga selamat dan dipermudahkan Allah. Semoga dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkat surah Fatihah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan saudara kita itu, dan juga Allah sembuhkan sakitnya, yaitu Muhammad Afiq bin Razali Bakri, dan juga yang lain-lain yang sangat sakit pada saudara mara keluarga kita, yang berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu saya mohon maaf kalau sekali penyampaian saya salah kata kasar bahasa. Mari sama kita akhir majlis istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.